penuntut muka surat berapa yang kita belajar tu? Muka berapa? Fendi? 39. Solat sunat tahajud. Dah cerita tentang kaedah, cara, masa terbaik. Hari ni kita nak baca kelebihan. Saya tadi balik minum dengan kawan-kawan tadi, balik dengan jam dengan apa. Sempat lagi cari kerang, sampai rumah 11.30, berterabur buat slide. Pukul 12 datang sini. Tergabung sampai sini. Itu mat lalu tak puasan ni mat. Sorry mat. Aku tadi ingat para wali mana lalu aku angkat tangan je, takut nak tegur. Punya mat, lama tak jumpa mat. Mak Min. Cahaya dah jauh dah bersalam. Ni nak tengah pohon ni tadi. Baik jalan tak jam, kalau jalan jam lampu merah je buat sekejap. Ketik kuku pun tadi tengah lampu merah. Allah. Okey, kelebihan tahajud. Ulama kata apa Kalau kita malas buat satu kebaikan, kita tengok fadilat. Sebab kita ni tahap orang awam. Orang awam ni dia nak tengok pahala, nak tengok lebih, nak tengok tu memang ada, memang elok, tak apa. Kita ni belum lagi menjadi tahap para wali kita tahap orang awam. Jadi sebab tu Rasulullah cerita kelebihan dia gini. Kenapa? Dia jadi motivasi untuk kita dah. Jadi kalau hati kita tergerak nak buat maksiat, kita jangan kita tengok ancaman. Apa ancaman Allah janjikan, apa Rasul janjikan apabila orang itu dia bermaksiat. Okey. Ini dah dalil yang kita dah baca. Kalau nak ringkas, catat je nota surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam, serta kerjakanlah sembahyang sunat tahajud ni padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Allah janji dalam Quran apa? Semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat maqaman mahmudah. Mahmudah ni terpuji. Kita biasa dengar orang sifat terpuji syukur, tawakal, redha, sabar. Itu namanya sifat mahmudah. Maqaman mahmudah ni apa? Kedudukan terpuji. Orang yang dapat masuk syurga tanpa hisap. Rasulullah kata ada 70,000 daripada umatku. 70,000. Allah. Moga-moga nama kita is inside the list. Tahu? Moga-moga nama kita dah senarai. 70,000 tak banyak bandingkan orang Islam. Orang Islam dah berapa atas muka bumi ni? Berapa Datuk? 1 bilion 1.5. Tu dia punya apa? Cara kasar lah mereka kira. 1.5 bilion. 70,000 bagi 1.5 bilion. Kalau 1.5 bilion, 10% ialah 150 juta. Betul? 10%. Kalau 5% ialah 75 juta. 5%. Kalau 1%, 1.5 juta. Kalau 0.1%, 150,000. Kalau 75,000, berapa? 0.1 bagi 2 berapa? 0.05%. Betul? Betul Mat? Boy, kalkulator Mat. Mat bukan student terbaik ke Mat dulu SPM? Matematik? Bukan? Oh bukan. Saya bukan student terbaik matematik. Saya pun cari kalkulator. Cuba bagi Datuk Larul bagi. Seperti 70,000 bagi dengan 1.5, lebih kurang lah 1.5 bilion umat Islam. Berapa persen yang Rasulullah kata akan masuk syurga tanpa hisap? 0.05%. Lebih kurang 0.05% ni daripada orang Islam ni masuk syurga tanpa hisap. Ulama kata apa? Dia bangkit je di kubur, ambil terus masuk syurga. Ada malaikat akan bawa dia naik kenderaan, pum, masuk syurga. Tak payah kira dah dia buat apa dulu kat dunia, dosa apa dia buat, pahala apa dia buat, tak ada. Bigai hisap, tanpa hisap. 70,000. Ulama tafsir, dia kata apa? Antara orang yang dapat ini adalah orang yang mencapai maqaman mahmudah. Yang ni Al-Quran ni lah.
Siapa ni? Orang apa ni? Orang yang bangun makan nasi tengah hari. Orang yang bangun apa? Solat malam. Orang yang bangun solat malam. Maqaman mahmudah. Ulama-ulama tafsir dulu kita ngaji, guru kata bangun malam ni, bangun malam. Bangun malam nanti dapat makam terpuji. Apa makam terpuji? Dia ada mendapat bigai risab 70,000 express. Bangkit dari kubur je, boom, masuk syurga. Tak payah kalut-kalut nak kena gitu, nak kena gini, nak kena hisap, nak kena apa, titian sirap apa benda tu, boom, masuk syurga tu. Allah, itu hadiah ni. Sampai ada sahabat kata, wahai Rasulullah, aku nak. Engkau juga sama. Lepas tu ada sahabat kata, aku nak. Tak, kau dah lambat je dulu. Tanda apa? Tanda yang minta kemudian tu tak pasti. Tapi yang minta pertama tu pasti. Nama dia dalam senarai. Jadi kena belajar, dah belajar bangun tahajud ni, kena belajar bangun untuk solat. Niatkanlah, tak apalah, niatkanlah dapat ganjaran yang besar daripada Allah. Apa? Maqaman mahmudah. Tapi saya tengok sekali lalu ni, ini semua ahli-ahli tahajud, muka bersinar-sinar. Kadang-kadang tadi lampu boleh buka, abang masuk, mat masuk, terang sekejap. Saya kena lampu mana pasang ni? Oh, doi. Untunglah aku mengajar sini. Betul, dia cakap betul ni. Masuk tadi bau wangi, naik ke belum rumah je. Apa hal ni? Rupanya orang-orang maqam mahmudah. Amin ya Allah. Amin. Dalam gurau-gurau ni harapan tinggi, betul tak? Tinggi. Tapi kena buat kerja lah, lahirkan sebab. Allah kata macam ni, dapat ni. Lahirkan sebab. Tak boleh tak bangun, habis tu nak dapat maqam mahmudah. Ini maqam mahmudah ni bukan norma pula. Bukan norma baru. Ini dah lama dicerita dalam Quran. Agar dapat apa? Dapat masuk syurga tanpa hisap. Ini yang dulu guru kami kata, orang yang dapat ni, dia dapat masuk syurga tanpa hisap. Saya kalut-kalut lah. Dekat hari apa? Dekat padang mahsyar. Lagi satu dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Abdul Salam, seorang yang dipanggil sebagai Raja Fiqh di Syria. Jadi ulama besar, memanggil dia Raja Fiqh. Apa-apa fiqh, rujuk pada dia. Kalau di Mekah, salah seorang Raja Fiqh disebut sebagai siapa? Zaman dulu siapa? Syekh Darul Fatani. Apa-apa hal, orang Arab cari dia untuk rujuk. Hebat orang Melayu ni. Dia kata apa? Imam Ghazali tulis dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Dia kata, nanti di akhirat nanti ada orang yang bangkit dari kubur, dibawa, disambar terus oleh malaikat, masuk syurga dengan kenderaan. Tetapi di pintu syurga, malaikat Ridwan tahan. Macam Roblox tahan. Minta surat rentan negeri kot. Minta surat rentan negeri. Dia ada tahan. Mereka lalu kata, kamu malaikat ni yang sama dengan dia ni, nak bawa dia ke mana? Kami nak bawa dia masuk syurga. Malaikat Tuhan kata, dia belum dihisap. Macam mana masuk syurga? Mereka belum dihisap. Apa yang kamu lakukan, wahai manusia, hingga menyebabkan malaikat-malaikat ini menarik kamu terus ke syurga? Dalam kitab tu kata apa? Maka orang-orang yang kita tarik ni, dia dah ada jawapan. Kami sabar atas 3 perkara. Ni pun nak kena buat ni. Sabar atas 3 perkara. Pertama, kami sabar dalam melakukan taat. Lakukan taat, kena sabar lah. Ini nak pergi makan ke, nak pergi belajar ke, kawan ajak. Jom tupai-tupai. Tupai-tupai. Kau pernah makan tupai-tupai? Aku tu ada polis ajak lu, ingatkan makan tupai. Waktu tu mengajar kat mana tau? Jemputan lah. Apa? PDRM, Ko Udara. Sekarang dah tak ada dah. Dah pindah Suruhanjaya. Dia kata, Ustaz, lepas ni kita makan tupai-tupai. Aku kata, mana makan tupai? Tak, kedai tu nama tupai-tupai. Ni nak belajar ni, kuliah zuhur. Kawan tu masa tu lah nak ajak makan tupai-tupai. Nak sabar nak pergi makan tupai-tupai ke nak dengar kuliah. Makan tupai-tupai, sabarlah. Nanti ke akhirat nanti boleh makan lebih baik betul tupai. Tak apalah, aku nak belajar lah. Yang kali kita pergilah.
Okey. Sabar dan melakukan taat. Ini sembang tarawih besok ni. 8 ke 20? 8 ke 20? Sabar. Dah 8 tu, tengok orang balik kan. Kita dekat saf tengah, nampak orang balik, zoom. Dia punya angin kain yang lalu kat sebelah kita ni macam panggil je. Jom dah lah. Betul tak? Lepas tu ada kawan pecuit. Ajak ngetih. Aduh. Tergoda betul. Jom ngetih. Jom. Dia cuit. Jom. Datang seorang lagi cuit. Jom. Aduh. Ya Allah, sabarnya aku. Sabar. Aku nak buat 20 ni Tuhan. Sabar. Sabar apa? Sabar dan taat. Lepas tu kawan jangan ajak. Engkau nak ngetih, pergilah ngetih. Betul tak? Biarlah orang tu nak buat 20. Kita nak buat 8. Kita tak larat. Itu kita balik rumah. Lepas tu start motor panggil lagi. Ni kawan tengah doa ni. Wa na'udzubika min syarri kawan nar. Alamak. Tak sabar habis. Sabar dan taat. Balik penat. Sambung lagi 12. Penat ni. Balik kerja. Tadi meeting apa semua jam. Buat jugalah. Penat. Pujuk diri lah. Sabar dan taat. Nanti moga-moga dapat masuk syurga tapi hisap. Pujuk hati. Pujuk diri kita kan. Sabarlah. Engkau ni bulan puasa ni nanti besok ni. Tanta tahun depan nama engkau tak ada. Tanta tahun depan nanti orang edarkan nama dekat office. Nama kita dalam borang tahlil. Kita tak tahu betul tak? Sekarang ramai orang mati muda-muda. Kalau staff KKR ni setiap bulan orang meninggal. Kita tengok dalam Facebook, dalam WhatsApp kan. Orang cawangan ni. Tengok umur pun taklah tua sangat rasanya. 38 ada, 36 ada. Muda-muda ke? Betul? Nombor 2. Apa? Sabar menahan diri daripada melakukan maksiat. Itu yang dikatakan oleh ulama bernama Imam Abdul Salam. Jadi orang ni jawab apa? Malaikat Ridwan tanya, apa kamu buat di dunia menyebabkan kamu boleh terbang masuk terus ke syurga? Kami sabar atas 3 perkara. Kami sabar dalam melakukan taat. Kami sabar menahan diri daripada maksiat. Dan ketiga, kami sabar atas ujian yang Allah timpakan pada kami. Sabar ada kena uji. Anak sakit, bini sakit, suami sakit, mak. Tu buat sakit-sakit tu, tak cerita buat lain. Kadang-kadang duit tak ada. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang orang rumah lari pula. Apa? Orang gaji lari. Orang rumah lari teruk sangat. Tapi ada Saya tu hari, saya masa buat dengan Mutada online dekat Blog F. Bulan ni, berapa bulan tu Bulan ni, bulan lepas. Saya turun je kereta, ada orang jumpa saya. Ustaz, saya kata saya tak kenal dia lah, tapi saya diam lah. Ustaz, dia kata apa bini saya dah lari daripada bulan 10. Saya tak mau cakap lah. Kalau saya cakap muka dia kan ada yang kenal pula. Bini saya dah lari dari bulan 10 Ustaz. Apa doa nak baca? Dia lah saya cakap ni lah. Baca ni lah. Saya kata, kenapa dia lari bang? Dia kata, saja tanya. Dia kata dia dah menyampah dengan muka saya. Dia suka kat lelaki lain. Wallahualam lah sebenarnya apa tak tahulah kan. Dia kata sabarlah bang, ujian kehidupan. Dia kata ujian ni berat Ustaz. Memang berat lah, saya tahulah berat. Tak tahulah apa yang sebenar kan. Sabarlah. Apa jua yang menimpa ni sabarlah. Mesti kendalikan dengan cara agama. Kendalikan dengan cara agama. Jangan buat benda-benda pelik-pelik lah. Nombor 3, sabar dikala diuji oleh Allah. Maka Malaikat Ridwan berkata, kalau ini yang kamu lakukan, persilakanlah masuk syurga dan rasailah nikmat dan sejahtera. Malaikat sedia kan? Ridwan kata, engkau sedia masuk syurga. Rasailah nikmat dan sejahtera. Kenapa? Engkau telah buat 3 perkara tu atas muka bumi. Dulu guru kata, sabar ini sod bara. 3 huruf dan dia kena sabar atas 3 perkara. 1, sabar dalam taat. 2, sabar dalam tahan diri jangan buat maksiat. 3, sabar ketika diuji. Sod bara, 3 huruf, 3 sabar. Maka engkau akan dikurniakan begai hisab, tanpa hisab.
Tu yang cerita daripada kitab Syaful Qulub tu. Ada lagi, ni di dalil dan kelebihan surah Al-Insan tu. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Pada slide ni. Dan pada sebahagian malam. Maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian yang panjang di malam hari. Surah Al-Insan ni disuruh kita bangun malam hari, sebut nama dia, zikir. Dia benda yang boleh merubah hati ni bila zikir itu dengan faham. Baca dengan rasa. Kalau istighfar ni rasa betul-betul tau. Rasa ni kalau Allah tak ampunkan kita ni, ya Allah naya aku wahai Tuhan. Harap betul-betul, ya Allah Engkau ampunkan aku ni Tuhan. Aku ni bodoh Tuhan. Aku ni dosa banyak Tuhan. Mengakulah, buat pengakuan dulu. Aku ni bodoh. Lepas tu bangun sunat taubat. Lepas tu mengaku lagi, aku ni bodoh Tuhan, banyak dosa aku. Aku berani cakap memang banyak dosa aku, engkau lebih tahu. Sambil istighfar tu hati kata gitu. Aku banyak dosa buat dalam sedar, banyak buat dosa dalam tak sedar, buat dosa seorang-seorang, buat dosa ramai-ramai. Buat dosa dalam aku jahil, buat dosa dalam aku tahu itu dosa. Buat dosa sengaja, buat dosa tak sengaja, buat dosa kecil, buat dosa besar, dosa dulu, dosa akan datang. Engkau ampunkan aku Tuhan. 10 jadi dosa. Lepas tu datang rasa kesal. Kesal bukan main-main. Kesal yang sungguh-sungguh. Kalau boleh menangis, menangis. Kalau boleh tak menangis, tak boleh menangis, Sayyidina Umar kata, berlakonlah untuk menangis. Tu berlakon menangis. Buat. Keluarkan suara nangis. Gitu, buat nangis. Satu hari nanti air mata itu akan keluar. Umar kata, sebelum engkau menangis di hadapan Allah di padang mahsyar. Menangis dulu kali ni. Dulu ulama kata, kalau kita dengar ulama kata, guru-guru kata, kita dengar Syekh Zainul Asri. Dia tu bagus tu. Saya suka dengar kuliah dia. Saya tak nak jumpa dia lah. Tak sempat lagi nak jumpa dia. Tapi insyaAllah antara orang yang saya nak jumpa, ulama ni. Besok lepas rentas negeri besok saya nak jumpa lah. Saya nak jumpa dengan dia, nak bersalam dengan dia, nak cium tangan dia. Ni ulama-ulama yang bagus lah sebenarnya. Okey, apa yang dia kata, saya ambil perkataan dia, saya sampaikan. Kalau hampa semayang malam, hampa doa, dia ni orang Kedah lah. Hampa keluar air mata, hampa pegang tangan, hampa jangan lap, hampa sapu kat badan. Kenapa? Sebab air mata ni dia penahan daripada api neraka. Ingat tak cerita Mi'raj, Isra' Mi'raj kan? Rasulullah ni dia lihat api yang menyala-nyala. Jibril kata inilah api neraka Jahannam. Jibril ambil satu titik air, baling dalam tu padam. Rasulullah kata air apa ni? Inilah air mata orang yang bertaubat. Keluarkan air mata ni kat dunia. Jangan nangis tak dapat balik raya, tak dapat datang negeri. Macam budak-budak kecil. Itu tak ada halnya. Jangan nangis nanti bulan puasa buat kuih bolu jadi kuih tat. Nak try buat kuih, buat bolu keluar tat. Apa hal ni? Ini kau TV3 tahu memang dia di TV ni. Dahsyat lah kak. Jangan nangis, itu bukan benda besar. Bukan benda besar. Tapi nangislah pada dosa yang pernah menjalar pada tubuh kita, lepaskan dia sebelum kita masuk dalam barzah. Okey. Lagi apa? Ni banyak Al-Quran, kita ambil sikit lah. Wahai orang-orang yang berselimut, ya yuhal muzammil. Qumil laili illa qalil. Ni makna ni kita baca. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk solat malam. Kecuali sedikit sekali untuk tidur, iaitu 1/2 dari waktu malam atau kurang sedikit daripadanya, atau lebihi daripada 1/2 itu. Dan bacalah Quran dengan tartil dan dengan penuh perhatian, pengertian dan khusyuk. Jadi antara benda yang disuruh buat ni malam-malam apa? Satu, dia bangun, dia semayang, lepas tu dia baca Quran. Kalau kita dengar siapa Presiden Fatah ke Hamas yang mati kena tembak tu dengan orang Yahudi tu, yang lelaki tu, tahu nama dia Presiden apa? Hamas kan? Hamas. Dululah, lama dulu. Lepas tu bila dia dah kena tembak, dia kena bukan tembak tau, dia macam kena, orang kata kena mortar tu, berderai badan dia. Lepas
Lepas tu tak lama tu ada isteri dia, ada orang Malaysia bawa datang sini lah untuk bagi ceramah. Orang tanya isteri dia apa amalan. Dia suka cakap, dia bila nak keluar rumah, pemimpin amal dia kata dengan isteri dia, selamat tinggal, engkau doakan aku syahid. Itu je jawapan dia. Kalau berpisah dengan isteri, nak pergi dakwah ke apa, dia kata selamat tinggal, engkau doakan aku syahid. Besok kalau balik, lusa nak keluar, selamat tinggal, engkau doakan aku syahid. Kita kalau berpisah dengan isteri pagi tadi cakap apa? Selamat tinggal, tengah hari ni abang nak balik makan. Confident tengah hari boleh hidup lah. Confident. Dia selamat tinggal, engkau doakan aku syahid. Maksudnya kalau berpisah ni kira macam tak jumpa lah. Akhirnya betul. Satu hari dia keluar selamat tinggal, doakan syahid, orang datang rumah dia kata suami kau dah syahid. Orang tanya isteri dia masih dia datang ceramah kat Malaysia. Adalah ustaz tukar terjemah. Apa amalan suami kau ni? Sampai akhirnya cerita syahid dia dapat. Dia kata apa? Suami aku ni bila bangun malam, bendanya dia tak pernah tinggal, dia akan baca Quran 3 juzuk. Tu 3 juzuk baca Quran. Bangun malam 3 juzuk tak miss. Itu paling kurang lah. Kita bangun malam, berapa juzuk baca? Berapa muka baca? Atau tak bangun langsung? Nanti saya nak tunjuk slide. Kenapa orang tak boleh bangun? Ni ada dalam ulama-ulama dia cakap. Nanti kemudian. Okey. Kelebihan tahajud. Yang pertama, hadis yang sangat popular diceritakan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni orang Parsi, sahabat Nabi. Antara kata-kata dia yang popular, orang kata dia, wahai Salman, kau datang daripada jauh. Kenapa kau datang dari jauh untuk pergi Madinah ni untuk cari Nabi? Dia kata apa? Jika Islam itu di puncak tinggi, aku akan terus mendaki. Jika Islam itu di hujung dunia, kerana Islam ku terus berjuang. Dia kata itu. Jika Islam itu di puncak tinggi, akan ku terus jua mendaki. Jika Islam itu di hujung dunia, kerana Islam ku terus berjuang. Berlabuhlah malam. Dah dengar tak? Datuk pernah dengar. Syed pernah dengar? Mak Min dengar dikit barak kau ni Man. Man pernah dengar Man? Itu yang kemalan nasi tu. Pernah aku PG dengan kita tadi. Nak fikir lagu ni. Lagu apa aku nak nyanyi ni? Lagu ni, kumpulan ni, nama dia Budak-budak Sekolah Smarkle. Dari internet. Berlabuhlah malam. Budak-budak tu sekarang kumpulan dia Nausihat. Saya kenal lah budak-budak ni. Cari dalam internet. Berlabuhlah malam. Dia ambil perkataan Salman Al-Farisi tu. Jika Islam di puncak tinggi, akan ku terus jua mendaki. Jika Islam di hujung dunia, kerana Islam ku terus berjuang. Dia kata tak kira. Kalau Islam tu di puncak tinggi pun aku akan daki. Kalau Islam di hujung dunia aku cari. Sahabat-sahabat tu dia pegang gitu. Kita jangan kata puncak-puncak dunia. Office tingkat 7 nak turun tingkat 5 dengan kuliah pun lah banyak ke. Bukan orang sini, bukan. Ni jabatan lain. Ini kementerian lain. Kementerian Kerja Raya ni dia bukan. Dia kementerian para wali ni, kau jangan main-main. Okey. Alamak. Kelebihan dia 5 ni daripada hadis ni. Rasulullah kata apa? Kerja kalau solat malam. Nampak ke slide? Kerana itu adalah tradisi orang soleh. Kebiasaan ni, kalau ulama-ulama, ada ulama, dia terjemahkan Da'bus solihin. Da'bus solihin ni tradisi orang soleh. Antara tradisi orang soleh, bangun malam, musafir, memberi hadiah, dan kuat ibadah. Ini tradisi orang soleh. Dia suka musafir. Dia pening-pening ada benda masalah di musafir, dan dia banyakkan doa dalam musafir. Sekarang ni tak boleh rentas negeri lah. Cubalah minta dengan balai polis.
Awak nak pergi mana? Nak pergi Johor. Ada apa? Tradisi orang soleh. Mana tahu dapat cop. Betul tak? Bukalah hadis ni. Kau dapat cop lah. Tradisi orang soleh. Maknanya apa? Orang soleh ni bangun malam ni adalah tradisi mereka. Mereka pelik kalau tak ada orang bangun malam. Orang tak bangun malam dia benda pelik. Macam tradisi kita hari raya pakai baju Melayu. Betul? Kalau orang pagi raya pergi semayang raya pakai kot, pakai tie, pakai apa tu? Baju kemeja. Tahu apa nama lagi tu sarung? Pakai kemeja, pakai tie, lepas tu bajunya tu. Apa nama? Blazer. Walaupun beli kat bandel, aku menabur lah ni beli kat bandel. Sebab orang suruh pakai, kita tak ada. Nak pakai sekejap je, beli kat bandel lah. Sarung lah, RM5, ambil gambar korporat dah, cukup. Apa kita kata ni apa? Kita kata pelik, betul tak? Apa ni sembahyang raya pakai macam ni? Orang pakai apa? Lalu orang pakai apa orang Melayu ni? Pakai baju Melayu, betul tak? Pakai jubah, pakai samping. Kenapa? Tradisi dia gitu. Orang dulu tradisi mereka bangun malam. Kalau orang bangun lambat subuh, ini bukan tradisi mereka. Jadi Rasulullah kata tradisi orang soleh sebelum kamu. Rasulullah cakap ni apa? Wahyu. Kenapa? Allah Ta'ala dah recognize orang dulu, orang soleh, dinamakan orang soleh ialah orang yang bangun malam. Lagi apa dia kata apa ni? Mendekatkan diri kepada Allah, bertuhan. Nak dekat diri pada Allah, kena bangun malam. Antara caranya paling disuruh. Lagi dia kata apa? Penembus kesalahan. Penghapus dosa lah maksudnya. Penghapus dosa, nombor 3. Nombor 4, pencegah dosa. Nombor 4. Nombor 5, menghindarkan penyakit. Ada hadis lain Rasulullah kata apa? Mengeluarkan penyakit daripada badan. Cubalah rawat-rawat penyakit kita ni dengan bangun malam. Rawatlah penyakit kita dengan malam. Kita peganglah 5 kelebihan ni. Kita baca hari-hari. Kita pujuk diri kita. Bangunlah malam. Nombor 4, pencegah dosa. Saya bukan cakap seorang tau. Ada orang tanya. Kau cakap aku gila ke cakap seorang? 4, pencegah dosa. 5, menghindarkan penyakit. Kan orang pakai phone, dia tak dapat slide. Tapi orang catat. Okey. Ini kelebihan. Ini kelebihan juga. Catat aja. Solat yang afdal selepas solat fardu adalah solat malam. Okey. Tengok slide belah kanan. Imam At-Tirmizi diriwayatkan hadis ni. Ini cerita dia daripada apa? Cerita dia dari Rasul Abad bernama Abdullah. Dia kata, bila aku dengar seorang lelaki yang mengaku Nabi hendak datang ke Madinah dan berita tersebar, dia telah sampai, maka aku datang dan dia dikerumuni oleh ramai orang. Rasulullah ni dikerumuni oleh ramai orang. Waktu datang orang kumun dia. Dan aku melihat di celah-celah manusia, nampak muka dia. Dan aku berkata pada diriku, ini bukan orang yang penipu. Sebab dah datang fitnah dah. Kata Rasulullah ni menipu, cipta Quran, ahli sihir. Berita ni juga sampai di Madinah. Kira macam dah viral lah. Macam dah viral. Tapi aku tengok muka Nabi, hati aku kecil, aku berkata, ini bukan penipu. Kita kalau orang penipu, kita boleh tahu tak? Boleh tahu tak? Dia datang kat kita, dia gini-gini. Kita boleh agak lah. Walaupun tak 100%. Kita boleh agak something is not right. Betul. Kita tengok, tanya soalan lagi. Kita mula, kita ada rasa. Dan kebanyakannya kadang-kadang rasa itu betul. Tapi untuk mengelakkan buruk sangka, kita diam. Dan dia melihat, merenung, dia kata, ini bukan orang yang menipu. Maknanya kata Nabi ni mesti benar. Nabi ni benar seorang Rasul. Rasulullah memberi ucap tama. Ni nama dia ucap tama. Sampai je nasihat pertama dia kata apa? Ni. Wahai orang Islam, 1, tebarkanlah salam. Tebarkan ni maknanya sebarkan salam. Dulu
Syahid, adik ada pergi tadika, ada nyanyi tak? Sebarkanlah salam. Ada? Ada juga dengar? Tak ada? Aku nyanyi nasyid tadika pun tak tahu. Sebarkan salam antara kita walau di mana saja, walau di mana jua. Sebarkan salam. Maknanya dia suruh orang Islam sebarkan salam, maksudnya apa? Doa-doakan orang. Sebab dia baru hijrah ni, dia nak perkuatkan Islam ni. Antara cara doakan dia doakan kita doakan dia doakan kita kan gitu. Peranan salam ni sangat besar. Sebarkan salam. Lepas tu berilah makan. Maknanya bagi makan kawan ke, orang miskin ke, beri hadiah ke, apa benda ke. Beri makan ini adalah antara perintah awal Rasulullah pada orang Islam yang berada di Madinah. Lepas tu orang-orang Mekah pun dah sampai dah. 2, berilah makan. 3, jalinlah kasih sayang, silaturahim. Silah ni, wasilah ni perantaraan, rahim ni kasih. Jadi jalinkan kasih sayang bersama kita, sesama kamu. Dan nombor 1, 2, 3, 4, solatlah ketika orang lain tidur. Maknanya apa? Tahajud, qiyamul lail, solat malam. Ini nombor 4. Rasulullah kata, kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni. Rasulullah janji apa? Nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Rasulullah janji syurga. Jumpa kawan, beri salam. Ada duit, bagi orang makan. Bagi orang makan. Nampak akak-akak, abang-abang kita yang mungkin dia pangkat rendah lah. Bukan kita nak hina pangkat rendah, tak. Dia pangkat rendah dan kita dengar anak dia ramai. Bulan puasa ni bagi duit, bagi kurma, bagi duit, itulah. Bagi makan. Belilah serunding ke apa ke, bagi. Saya bulan Syakban ni banyak orang bagi saya kurma. Orang ni bagi, orang ni post pakai Grab, pakai Shopee, pakai apa sampai. Nama pengirim tak ada. Aku takut juga ni pun tak ada ni. Tapi dalam 2 hari barulah ada WhatsApp lah. Saya post. Taruh nama pengirim. Risau juga nama pengirim tak ada ni. Hantar. Tak apalah, niatlah bagi makan. Kalau orang itu bukan miskin, jadi hadiah. Kalau orang itu miskin, jadi sedekah. Ada orang lelaki zaman Nabi, dia pernah bersedekah pada orang kaya. Orang kata, kenapa kau bagi kat orang kaya? Rasulullah kata apa? Tak apa. Moga-moga orang kaya itu, dia dapat merasakan orang yang sederhana dan miskin boleh bagi kat dia. Kenapa dia tak boleh bagi orang lain? Moga-moga dia dapat hidayah kat itu. Ada juga dia diberi pada orang-orang yang berdosa. Macam-macam lah. Ada kata diberi pada seorang pelacur, diberi makan, diberi duit, diberi hadiah. Rasulullah kata biarlah, moga-moga dia sedar. Walaupun dia berdosa, Allah masih lagi memberi dia rezeki yang banyak. Dia kata yang gitu dalam kitab. Jadi berilah. Hasan Al-Basri kata apa? Hasan Al-Basri ni dia hidup di zaman Sayyidina Ali. Aku tidak pernah jumpa satu ibadah yang lebih utama dari bersalat pada waktu malam. Okey, Hasan Al-Basri ni dia ada satu perkataan yang dulu guru kami sebut. Yang saya tak boleh lupa perkataan ni. Dia kata apa? Tanda Allah hina kamu. Ni kena ambil perhatian Tanda Allah hina kamu di muka bumi apabila dirasakan zuhud pada menuntut ilmu. Zuhud ni maknanya tak minat, tak suka, tak ambil perhatian. Ni makna zuhud. Apabila diberi rasa zuhud pada hatimu dalam menuntut ilmu. Tanda apa? Tanda Allah hina kamu. Ini perkataan Imam Hasan Al-Basri. Jaga-jaga kalau hati tak seronok nak belajar agama, hati tak kisah nak belajar agama, itu tanda Allah hina. Jaga-jaga. Dulu guru kata dengan kami, kalau kau malas nak ngaji, kau baca perkataan ni hari-hari. Okey. Imam Hasan Al-Basri ditanya dalam slide, mengapa orang yang bangun tahajud lebih baik wajahnya pada hari dibangkitkan di padang mahsyar dari orang lain? Orang bangun tahajud ni muka dia berseri. Kerana mereka sentiasa bertemu Allah secara bersendirian
menyebabkan Allah memakaikannya dengan nurnya. Ulama tu kata gitulah. Lepas tu kita tahu kelebihan-kelebihan tahajud ni, terutama Ramadan ni, nanti kita jangan miss lah. Jangan tinggal. Bangun sahur tu, makan-makan lah, memanglah makan. Tapi jangan lupa solat lah, paling kurang 2 rakaat lah. Lepas tu jangan lupa baca Quran sikit. Lepas tu jangan lupa istighfar. Dalam kitab Ayuh Hawalat yang kita dah belajar, Rasulullah kata Allah cinta pada 3 suara. Satu suara ayam berkokok di waktu sahur. Satu lagi suara orang beristighfar pada waktu sahur. Istighfar ni dia menyatakan taubat daripada Allah. Tak kira lah kalimah apa Astaghfirullah ke, astaghfirullah wa atubu ilaik ke, tak apa. Nombor 3, suara orang baca Quran. Allah sangat cinta 3 suara ni. Jadi kita kena usaha dapatkan lah, supaya Allah dengar suara kita dan Allah sayang kita. Tak ada yang lebih berharga daripada kasih sayang Allah. Tak ada lebih berharga. Tahu? Okey. Jibril datang bertemu Nabi lalu berkata, "Hai Muhammad, hiduplah seperti mana yang engkau mahu, namun engkau akan mati. Buatlah apa yang engkau mahu, namun engkau pasti akan dibalas kelak. Cintalah sesiapa yang engkau mahu dikenaki, namun engkau pasti akan berpisah dengannya. Ketahuilah, kemuliaan seseorang Islam disebabkan qiyamul lail, manakala kehebatannya disebabkan tidak mengharapkan sesuatu daripada orang lain." Hebatnya, mulianya manusia ni bila dapat bangun malam. Tapi jaga-jaga ada tipu daya. Jangan bangun malam rasa kita hebat, ini sangat bahaya. Jangan bangun malam rasa kita kuat, ini sangat bahaya. Kita bangun malam, kita tengok orang tak bangun, kita hina, ini sangat bahaya. Kita bangun malam, orang bangun malam, kita kata orang ni berlakon, ini sangat bahaya. Bangun malam ni syukurlah Allah bagi kita bangun, Allah bagi kita jumpa di tengah malam. Syukur dulu. Jangan cakap apa-apa, syukur dulu. Jangan rasa apa-apa, rasa syukur. Nak rasa riak, tutup dengan rasa syukur. Rasa apa? Allah yang beri aku bangun, bukan aku yang bangun. Bukankah kita dah baca doa bangun tidur kan? Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku. Ba'dama amatana, setelah mematikan aku. Tidur ni dikatakan mati lah. Matinya kecil. Matinya kecil. Lepas tu kalau dalam kuliah rasa nak tidur, ingat, ni aku nak mati kecil ni, kan jadi mati besar tu orang. Tu jadi tidur tu. Nanti tengok bulan puasa, berapa ramai mati yang kecil dan surau. Bulan puasa ni tengok. Rumah dengar macam ni je. Tu mati yang kecil tu. Jadi moga-moga baca hadis, baca perkataan ulama, Allah bagi kita kekuatan. Allah yang beri kita bangun. Tapi kita kena layankan sebab lah. Okey. Ringkas ini. Ni lagi satu ni. Penghalang tahajud. Kenapa tak boleh bangun malam ulama-ulama dah tulis dalam kitab mereka dah. Nanti fail ni saya bagi pada siapa? Fadli boleh? Bagi dalam WhatsApp. Nanti Fadli bagi pada kawan-kawan lah. Nak buat macam mana buat lah. Nak print, nak klip kat buku ke, nak tampal kat dahi ke, tak kisahlah. Dah bagi. Nanti bagilah. Yang online tak bergerak. Kenapa tak keluar? Tak apa, nanti saya bagi kemudian. Malam-malam saya bagi. Saya bagi kat grup nanti lah. Saya bagi kat grup. Sekarang dengar dulu, catat dulu, nanti malam saya bagi kat grup. Okey. Penghalang tahajud. Seorang ulama berkata, nama tu nama dia Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni dia pernah datang ke Madinah. Orang kerumun dia. Ada seorang lelaki saja. Wahai tuan guru, bolehkah izinkanlah aku membuat maksiat pada Allah? Wah, soalan dulu pelik-pelik. Kau sekarang ditanya, kalau kabur nak jawab. Boleh tak aku membuat maksiat pada Allah? Dia macam dah minta permission. Dia kata boleh, dengan syarat. Apa dia? Engkau buat di bumi yang Allah tak nampak. Satu, engkau buat tapi tempat tu Allah tak nampak. Dua, engkau buat tapi bila malaikat maut datang nak cabut nyawa engkau kata dengan dia nanti. Dan kau boleh berkata dengan dia nanti.
Boleh ke kerja nanti? Malaikat mau datang? Boleh? 5 tahun lah, 5 tahun. Boleh? Nombor 3, bila malaikat maut ni tarik apa kat padang mahsyar, malaikat Zabaniyah tarik kau ke neraka, kau tahan, jangan bagi tarik. Nombor 4, engkau jangan makan rezeki Allah Ta'ala. Kau nak makan lain, jangan makan rezeki Allah. Kau dapat bawa 4 ni, kau bawa maksiat. Yang mana tak mungkin. Tu malaikat Zabaniyah ni kan, dulu guru kami cakap dia campak orang ke neraka, bukan dia ambil orang tu dia baling, bukan. Dia tangan dia ni pegang begini, dan dia sekali dia pegang 40,000 kepala. Kak, dia baling. Bukan salah satu. Ambil suhu, ambil nama, pergi neraka. Ambil suhu, ambil nama, tak ada SOP masuk neraka, jaga-jaga 1 meter, tak ada. Dia baling. Tu Zabaniyah tu. Allah, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Lepas tu saya dah cakap dulu dah, dekat tingkat 7 saya dah beritahu, orang yang pemburu dunia ni Allah akan bagi 6 hukuman. Antaranya apa? Takut yang teramat sangat di padang mahsyar. Pemburu dunia. Ada lagi 5 nanti, kemudian kita baca lah. Ibrahim Adam bila tanya mohon nasihat agar dapat bangun setiap malam, maka dijawabnya, jangan engkau bermaksiat dengan Allah pada malam hari. Ini bukan pada malam hari ni, pada siang hari. Silap, minta maaf. Tukar Jangan engkau bermaksiat. Allah, tu hilang. Pada siang hari. Siang. Janganlah buat lawak. Aku dah tak pandai ni. Aku mengajuk kan. Nak marah komputer pula. Jangan buat maksiat dengan Allah pada siang hari. Nampak tak? Siang hari. Nescaya Allah akan mengizinkanmu bermunajat pada malam hari. Siang hari jangan buat dosa. Malam Allah akan panggil kita. Syarat dia siang hari jangan buat dosa. Kadang kita kata kan, apa? Aku siang hari tak ada rogol orang. Tak ada buat dosa lah. Tak ada curi. Tapi sembilan lewat. Sembilan lewat ni dosa lah. Kompat pun nak turun. Bulan Zuhur. Terutama orang perempuan. Kalau kau pejabat lah. Kompat pun nak turun. 4 suku baru turun. Asal 4.25 baru nak turun. Lewat semayang. Itu tak bagus lah. Lepas tu tak ingat Allah. Zikir lalai, apa lalai. Itu boleh dosa. Tak ingat Allah ni dosa, ulama kata. Jadi, dia katakan, kalau kau buat dosa siang hari, Allah tak akan panggil kau pada malam hari. Kerana ia kemuliaan yang besar. Tahajud ni kemuliaan yang besar. Sedangkan orang bermaksiat tidak diizinkan mendapat kemuliaan itu. Itu Ibrahim bin Adam katalah. Jadi siang kalau buat dosa, malam memang payah nak bangun. Waktu siang jangan buat dosa. Banyak istighfar. Rasa memang dosa pun, banyak istighfar. Mulianya tahajud ni Allah tak panggil pada orang yang berdosa. Kata Imam Ghazali, sesuatu yang menyebabkan menahan kepada solat malam adalah kerana dosa-dosa yang telah membelenggumu. Dosa juga. Saya pernah dengar khutbah Jumaat, ada guru pondok datang kat rumah saya kat masjid tu. Dia cerita pasal sembahyang malam lah. Dia kata dalam kitab-kitab Arab ni dia sebut, Sayyidina Umar ni, dia panggil seorang peniaga yang okey lah. Maknanya peniaga dia maju kan. Dia kata dengan peniaga ni, kau bangun malam tak? Dia kata aku tak bangun malam pun, aku buat yang fardu dan perniagaan kau okey. Umar kata tahu tak, engkau tak bangun malam ni tanda Allah benci dengan kau. Dia punya bahasa Sayyidina Umar ni lagi dahsyat. Engkau nak tahu Allah benci kau tak bangun malam. Dia nasihat peniaga dia itulah. Kita kalau cakap begitu dengan orang marah ni. Kalau pemimpin panggil anak buah dia, tanya, kau sembahyang malam tak? Tak pernah pula Adun tanya saya macam ni.
Kau tak bangun malam, tak Allah benci pada kau. Sayyidina Umar dulu bukan menteri satu negara. Amirul Mukminin, betul. 3 suku dunia ni ditawan. Dia ketua. Dia cakap gitu. Dia kata gitu. Kalau kau tak bangun malam, sebenarnya Allah benci dengan kau. Lepas tu kita ni mula-mula kena ada usaha kan. Imam Ghazali ajar, mula kita kena ada usaha zahir. Apa? Nak tidur, ambil baju, gantung. Baju Melayu ke jubah ke. Kata, aku nak pakai baju ni. Lepas tu, engkau sediakanlah alatmu untuk berwuduk. Maksudnya kalau rumah tu, orang duduk-duduk ada pipe. Ambil air kat luar, siap. Okey, ni aku nak wuduk melanggang. Lepas tu baru tidur. Kalau guru kami dia kata apa? Baca surah Al-Kahfi ayat 110. Ayat tu je baca. Lepas tu niat. Nak bangun pukul 4. Tidur. Dia ajar gitulah. Lepas tu buatlah sebab. Kunci jam ke, kunci handphone ke. Pesan dengan orang rumah. Nanti bangun nanti kejut abang sekali. Orang rumah pesan dengan abang. Wahai abangku seorang wali, engkau selalu bangun malam, kejutlah aku sekali. Untungnya aku bersuamikan kau seorang wali. Kalau ia lah wali. Kalau abang dan adik pun tak bangun sekali, jadilah kuali ke apa. Bukan orang sini. Orang sini saya tahu memang hasil risikan saya orang sini bagus-bagus. Betul, saya cakap betul. Saya dengar ada orang kata orang perempuan sini bagus-bagus. Suami balik, bang, pukul saya bang. Kalau air tak manis, pukullah saya bang. Saya rela bang. Ini dia gitu. InsyaAllah wanita solihah. Jadi dia kata apa? Kalaulah tak boleh bangun malam, ini adalah dosa yang membelenggu dirimu. Rupanya dia ukur dosa ni bukan kita semayang tak semayang. Tu dia ukur ulama kata pada bangun malam. Kata Imam Hasan Al-Basri, tidaklah seseorang meninggalkan solat malam kecuali dosa yang dilakukan. Oleh itu, dia cadangkan, periksalah diri kamu sebelum tenggelam matahari dan taubatlah kepada Allah. Sebab tu sebelum maghrib ni adalah waktu yang sama fadilatnya dengan waktu sebelum terbit matahari. Antara subuh dengan terbit matahari. Subuh ni dan terbit matahari ni fadilat dia sama macam waktu nak maghrib. Sebab itulah disuruh kita beristighfar. Dan dulu guru juga ada ajar, kalau nak lembutkan hati orang, antara nak sampai maghrib tu, baca Salamun Qaulam Mir Rabbir Rahim 313 kali selepas meniatkan hati orang yang kita minta Allah lembutkan. Ada juga. Saya ada yang jumpa saya tu hari, Ustaz, macam mana nak lembutkan hati bini lari. Saya cerita dengan dia lah, baca, abang boleh baca zikir kan? Boleh lah. Baca dalam kitab-kitab sebut, kita tak tua ni tau, kita tak lama ni, guru-guru sebut apa? Baca Ya Hadi. Hadi. Ha, Alif, Hadi, Dalia. Ha, Di. Ya Hadi. Ya Hadi ni maha memberi petunjuk. Dalam kitab dia sebut gitu. Kitab daripada siapa Kitab tu nama dia Senjata Sulit ke Senjata Mukmin ke, Senjata Sulit ke sini lah. Dalam tu dia cerita kaedah lah. Baca 20,000 kali. 20,000 kali tau. Ya Hadi. Baca betul-betul. Ha tu ada alif, ada mat. Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi. Baca 20,000. Tapi setiap 1,000 tu ada break. Break apa? Ada berhenti, doa, Ya Allah, kau lembutkanlah hati, nama orang yang kita kata tu, Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau amat berkuasa atas setiap sesuatu. Lepas tu baca lagi 1,000. Ya Hadi, Ya Hadi. Baca betul lah. Jangan baca laju Hadi, dia apa di kau baca. Baca betul lah. Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi. Baca 1,000, doa lagi. Dalam kitab tu dia tak cakap baca bila, tapi tak silap saya dulu ada juga guru-guru sebut dibaca lepas isyak. Tak apalah, ambil lah perkataan tu kan, perkataan guru lah.
Baca lepas isyak, baca Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi. Ada orang WhatsApp saya. Dia kata suami dia nak buat ni. Dia tak bagi sebab dia tahu nanti mudarat pada suami dia. Yang cakap buat apalah. Dia kata, Ustaz apa nak baca? Kalau ikut guru-guru gajar dulu, baca Ya Mani'. Ya Mani' tu. Atau Mani'. Apa Mani'? Orang perempuan tak boleh semayang datang haid. Haid tu nama apa? Mani'. Mani' ni apa? Halangan. Jadi Allah ni dia bersifat Ya Mani'. Dia maha menghalang. Dia kata bacalah. Baca-baca niatlah. Ya Allah, engkau halanglah dia. Kadang-kadang anak-anak ni nak buat benda yang bahaya. Kita kata janganlah pergi. Nak pergi juga. Kita dah tak boleh tahan dah. Tapi Allah boleh tahan. Baca apa? Ya Mani'. Mim alif nun ain. Kalau saya silap nanti betulkan saya lah. Ya Mani'. Ya Mani'. Itu semua nama-nama dalam Asma'ul Husna. Kita amalkanlah. Mudah-mudahan perkataan guru ni. Kata Imam Sufyan As-Sawri berkata, aku pernah ditahan untuk melakukan solat malam selama 5 bulan. Dia rasa payah nak bangun 5 bulan. Imam Sufyan As-Sawri ni. Dia hidup sekitar 100 hijrah. Kerana satu dosa yang aku lakukan. Apa dosa dia buat? Bila aku melihat seorang berdoa, memohon ampun kepada Allah sambil menangis, dalam hati aku berkata, ia ni berlakon dan berpura-pura. Itu je dia rasa hati. Dia nampak orang sembahyang malam dekat dengan masjid ke dekat mana, dia nampak orang tu nangis dan dia kata lagi, alah berlakon. Kalau bahasa kita sekarang lah. Disebabkan rasa tu, Allah tahan aku sembahyang malam selama 5 bulan. Boleh bangun, tapi kepayahan. Kenapa? Sangka buruk dengan orang. Rupanya sangka buruk dengan orang pun menahan daripada bangun malam. Kita jangan sangka gitulah. Kita nampak orang pegang tasbih, jangan cakap apa-apa tau. Kan? Nampak budak-budak tahfiz keluar bandar pegang tasbih, jangan cakap apa-apa. Jangan cakap, alah belagak. Ni silap je Allah tahan kita sembahyang malam. Nampak budak tasbih pakai kopiah, pakai serban, Allah belagak. Kita tak boleh pakai serban, itu hal kita, betul tak? Dia boleh pakai, kita tengok, kita rasa seronok lah. Cukup lah rasa seronok pun. Tak dapat buat. Jangan kata macam-macam kan. Nampak orang pakai apa, pudar ke, tudung labu ke. Ini hati belum tahu baik. Bukan soal tu, hati bukan soal kita. Dia pakai adalah dia nak jadi baik. Bukan dia orang baik. Dia macam kita juga, bukan kita baik. Dia pakai, dia nak jadi baik. Kita ada cara kita jadi baik. Dia cara dia gitu. Syukurlah, betul tak? Biarlah dia bicara. Jangan cakap apa-apa. Sufyan As-Sawri ni dia nampak orang menangis. Dia kata apa? Ini berlakon ni. Dia mengakibatkan aku ditahan untuk solat malam 5 bulan. Dah jaga. Orang buat baik, sokong. Tak sokong, diam. Jangan cakap pura-pura ke apa benda ke. Alamak, 2 lebih. Boleh ke ni? Sikit lagi. Kau langgar SOP ni. Boleh? Boleh tak? 5 minit. Apa lagi dia kata nombor 5? Makanan yang haram dan syubhat juga menghalang bangun malam. Dan mata yang berdosa akan menghalang ia daripada baca Quran. Kenapa mata tak boleh nak baca Quran? Ulama kata apa? Dia tengok dosa. Kenapa tak boleh bangun malam? Dia kata apa? Makan benda haram, makan benda syubhat. Makan benda main bantai aje. Apa benda orang bukan Islam buat ke dia main telan je. Pergi kedai pun tak kisah. Janji nampak kaunter tu ada tudung, dah jalan. Kalau dah nampak dia punya tokek bukan Islam kalau masuk ke belakang kedai, hantar ayam, hantar apa, kita tak kisah. Dia tak ada rasa peduli. Ni memang payah bangun malam. Lagi dikatakan, cinta dunia juga menghalang dia bersolat malam. Cinta dunia ni seronok dengan dunia lah, tamak dengan dunia. Jadi, sebagai akhirnya, apa kalau kita payah bangun malam, ulama-ulama ajar dalam kitab, apa dia kata? Hendaklah satu, kurangkan cinta dunia. Ni tak ada dalam slide. Kita tak dapat buat. Kurangkan cinta dunia. Nombor 2, jaga diri daripada dosa. Nombor 3, perbanyakkan taubat. Kita buat 3 ni, nanti Allah akan panggil kita bangun malam. Saya cakap betul. Saya dah ada testimonial lah. Apa? Testimoni. Dulu saya buat kelas online bulan 3. Sampai sekarang lah buat juga. Sekarang ni dah mula tak buat setiap malam lah. Dah mula mengajar kat masjid kan.
Diorang WhatsApp saya Diorang call saya, Ustaz, dia kata sejak saya belajar ni, dia kata saya ikut selalu online sejak malam dulu. Saya dah mula boleh bangun malam. Antaranya yang saya rasa Allah izinkan sebab Ustaz selalu cakap suruh istighfar, saya istighfar. Betul. Bila banyak istighfar ni, Allah akan bagi kita malam-malam. Sebab apa? Allah nak beri kemuliaan maqaman mahmudah. Antara pengalaman mereka cakap apa? Bila mereka banyak istighfar, rasa kesal. Kalau istighfar tak rasa apa-apa pun tak guna. Kita bangun malam, kita istighfar, astagfirullah. Kalau macam itulah rupa istighfar, tak ada kesan. Dia kata istighfar rasa berdosa, rasa kesal, saya ulang-ulang benda tu, Ustaz. Akhirnya tak pernah selama hidup saya bangun malam. Sekarang saya boleh, dengan izin Allah, saya boleh istiqamah. Ini pengakuan orang tau, bukan saya cakap. Ini pengakuan orang ni. Jadi saya pun syukurlah, tumpanglah gembira kan, nampak orang boleh beribadah dengan baik. Tu yang ada kata, Ustaz, kalau Ustaz dah ngajar pun kelas online ni kena teruskan, Ustaz. Dia kata, kami jauh nak pergi kelas Ustaz kat sana. Tak apalah, saya cubalah, saya adjust nantilah macam mana. Memang kalau kita ni dengar tarbiyah selalu, hati kita akan hidup. Sebab tu Syekh Junaid Al-Baghdadi kata dengan anak murid dia, engkau tengok anak pokok 3 hari engkau tak siram air, dia mati. Begitu juga hati engkau, 3 hari engkau tak dengar tarbiyah nasihat agama, hati engkau akan mati. Sebab tu dah gajin-gajin datang sini dengan kuliah. Kat sini hari-hari kuliah, blok F hari-hari kuliah, blok G sebulan 3 kali. Blok F hari-hari, blok B hari-hari, dekat masjid dekat rumah hari-hari. Cuba eja masa dengan kuliah. Dengar kuliah, bukan tahu. Dengar, nanti dia bagi maklumat kat sini, dia faham, dia bagi sini. Hanya hidup di sini nanti. Balik rumah, pasanglah dalam kereta, kuliah, dengar lagi kuliah. Allah akan bagi sinar pada hati, sebab ilmu itu adalah cahaya. Moga-moga mati dalam cahaya, InsyaAllah. Okey, cukuplah, masa dah time. Ni Kang terlajak Kang. Dah belajar cara sembahyang tahajud, dah belajar kelebihan tahajud pada sembahyang sunat. Depan tu apa, Datuk? Lepas tahajud sembahyang apa? Tasbih. Nanti insya-Allah bulan puasa saya ada kelas sekali kat sini. Yang lain tu jemputan. Saya tak ada, cuma datang sekali je nanti. Nanti kita sambung. Bulan puasa ni Fadil, mana Fadil? 5 bulan 4. 5 bulan 4 ke 4 bulan 5? 4 bulan 5. Dia bagi tarikh. Tu nanti saya ada cerita pasal puasa lah sedikit, insya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf, wabillahi alam. Assalamualaikum.